Dia bagi kepada saya sebagai seorang peminjam, okey, RM100. Tapi saya kena balik kat dia RM120 dalam masa 2 bulan. RM20 tu tambahan tu riba. Islamic Bank juga sama buat riba. Baik, itu satu soalan menarik sebab utamanya adalah bagaimana perkembangan umat Islam di Malaysia yang begitu ada kesedaran tinggi tentang persoalan perbankan tidak patuh syariah, dan kefahaman asas tentang perbankan konvensional ini adalah berasaskan kepada soal pinjaman, lending and borrowing, dan kefahaman itu makin lama makin baik sebab mereka jelas adanya konsep riba dalam agama Islam ini. Apakah asas kepada riba? Iaitu apa-apa juga manfaat yang didapati daripada sesebuah pinjaman. Maka mereka gusar, khawatir dan juga merasakan bahawa kalau kita terlibat dalam dosa riba ini, dalam banyak hadis dinyatakan bahawa ada 70 cabang riba dan paling rendah adalah seperti berzina dengan ibu sendiri. Begitu juga Allah telah mengisyaratkan perang kepada mereka yang terlibat dalam soal riba dan sebagainya. Jadi ini bukan soal kecil, soal besar, dan kesedaran tersebut tepat dan cukup bertepatan pada masanya. Cuma amat penting untuk kita faham letak duduk soal pinjaman dalam agama. Itu soal penting. Adakah agama tidak membenarkan pinjaman? Itu soal yang begitu asas. Tidak, bahkan dalam Quran soal pinjaman ini dirakamkan acap kali dan banyak kali dalam bentuk in tuqridullaha qardan hasana, qard hasan. Qardul hasan ini diungkapkan banyak kali, dan kita merasakan bahawa agama itu mengangkat tema dan mengangkat suatu muamalah yang baik antara individu Muslim dengan Allah, dalam erti kata kalau kamu memberi pinjaman kepada agama Allah dalam pinjaman yang baik, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik. Jadi asasnya pinjaman ini satu yang digalakkan dalam agama. Cuma pinjaman itu tidak boleh melahirkan menjana keuntungan atas angin. Itu yang jelas. Jadi sudut pandang pertama, kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati dalam soal pinjaman yang tidak patuh syariah. Tapi sekiranya kita ingin laksanakan pinjaman patuh syariah, itu sangat digalakkan. Jadi itu elemen pertama dalam soal agama. Pinjaman letak duduknya adalah satu yang digalakkan. Cuma di bawah mana, kategori mana? Mungkin sebahagian ulama meletakkan qardul hasan ini di bawah kategori untuk membantu kebaikan ataupun menggalakkan kebaikan, bukan sangat membangunkan soal ekonomi. Sebab sekiranya, walaupun tidak terlalu jelas soal itu, cuma sebahagian merasakan bahawa kalau seseorang itu terlibat memberikan dana kepada seorang lain untuk membangunkan ekonominya, secara umum dia juga ingin terlibat mendapat sedikit keuntungan, begitu kan. Jadi kebanyakannya mengklasifikasikan qardul hasan ini di bawah untuk memberi bantuan atau dana, memudahkan suasana dan kepayahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapati juga bahawa ada pelbagai kaedah untuk kita melihat ataupun menyusun soal pinjaman ini menjadi patuh syariah. Pertamanya, pilihan pertama ialah seperti mana saranan Quran dan hadis, iaitu bagi pinjaman clean. Maksudnya bagi satu, dapat balik satu. Tidak ada tambahan apa-apa pun. Ini pilihan pertama yang ada dan cukup digalakkan. Saya juga bukan bertemu secara khusus, tapi mendapat maklumat dan sebagainya. Ada koperasi, ada persatuan, ada entiti-entiti kerajaan sebagainya. Memang memberikan dana berbentuk qard kepada usahawan ataupun kepada yang ingin meminjam one to one. Jadi mereka tidak perlu pulang balik dengan kadar yang tinggi. Itu boleh digalakkan. Cuma nanti kita akan bicara juga bagaimana menyikapi soal ini, dan juga adakah ini the only way untuk lakukan ke orang Islam. Yang buat kat bank macam mana? Itu satu soal ataupun salah faham yang kita perlu tanggapi dengan baik. Cadangan kedua ataupun pilihan kedua adalah kita tetap mengenakan RM1 ataupun memberi pinjaman RM1, terima balik RM1, tetapi
Tak ada pertambahan, tetap satu dengan satu, tetapi adanya upah, disebut sebagai upah perkhidmatan dikenakan. Sebab ada kos kan, kita nak luluskan, tengok layak kelayakan dan sebagainya, untuk monitor dan sebagainya. Ini ada kos yang terlibat, dan bagaimana kos tu kita mohon peminjam itu untuk cover. Struktur ini bukan juga struktur yang asing, struktur ini juga dipakai dalam banyak institusi yang ada, termasuk institusi yang didanai oleh kerajaan. Hijrah Selangor contohnya memberi pinjaman qard dan juga mengenakan sedikit upah perkhidmatan. PTPTN contohnya, itu juga diberikan. Cuma kita harus berhati-hati dalam soal kedua ni, iaitu upah perkhidmatan tersebut kena didasari dengan suatu bentuk perkhidmatan yang jelas dan sebaiknya flat. Contoh, kalau perkhidmatannya adalah bersamaan untuk saya ambil barang letak sini, jadi tanpa memikir berapakah nilai barangan tersebut, saya kenakan upah yang sama. Itu yang mungkin sedikit yang harus kita berhati-hati. Dan pihak Majlis Penasihat Syariah dan juga khususnya Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan garis panduan tentang bagaimana mengenakan kos, direct cost dan sebagainya. Ini telah secara khusus saya kata telah merubah bagaimana bentuk ar-rahmu pajak gaji Islam dijalankan sebelum ni, iaitu daripada kita mengenakan RM1 pinjaman dan dipulang balik RM1, tapi ada upah simpan dikenakan. Upah simpan tersebut dikenakan berdasarkan harga nilai marhun ataupun barang kemas tersebut. Jadi kalau RM1,000 berapa peratus, kalau RM2,000 harganya bertambah. Ada sedikit manfaat ke situ, dan akhirnya pihak Majlis Penasihat Syariah mengatakan bahawa ini ada isu syariah bawa kepada riba dan harus keluar dan mengadakan ataupun membuat kaedah instrumen lain. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah kita membuat suatu bentuk pembiayaan Islami. Saya bezakan perkataan pinjaman dengan pembiayaan, kerana kita ada salah faham dalam market ketika mana kita pergi ke perbankan Islam. Kita kata, bank ni mengenakan dia bagi kepada saya sebagai seorang peminjam, RM100, tapi saya kena balik kat dia RM120 dalam masa 2 bulan. RM20 tu tambahan tu riba. Islamic Bank juga sama buat riba. Ini kesalahfaham yang ada wujud. Dia kesedaran dah ada, tapi salah faham sebab dia buat comparison, perbandingan apa yang dilakukan perbankan Islam tu sama sebiji seperti mana dibuat oleh conventional bank. Dia sama tapi tak serupa. Same economic effect. Maksudnya pihak perbankan Islam, institusi kewangan Islam beri dana bernilai RM100 dan perlu bayar balik RM120. RM120 itu apa sebenarnya? Itu yang membezakan, dan ini option dan pilihan ketiga yang ada dalam market telah banyak pun dilakukan, iaitu jual beli. Jual beli mungkin satu soalan kan. Jangan pelik, sebab ini antara instrumen yang dibenarkan dalam agama. Bahkan dalam ayat Quran disebutkan wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli, haramkan riba. Jadi jual beli tersebut diperkenalkan untuk facilitate adanya barang yang dibeli oleh pihak bank, pihak pada harga contohnya RM100, kemudian mereka jual pada harga RM120. Jadi RM120 itu satu hutang, bukan hutang di atas pinjaman, hutang di atas harga jualan barang yang belum berbayar. Anda biasa mungkin pergi ke mana-mana kedai, bang saya hutang dulu beli barang. Hutang tersebut bukan hutang pinjaman, hutang beli barang yang tak bayar lagi. Itu juga satu bentuk penghutangan yang ada. Jadi itu yang kita bayar dalam tempoh sekian. Mungkin bank bagi, okeylah 2 bulan nak bayar RM120. Okey. Jadi di mana pihak pelanggan dapat RM100 tersebut? Bila masih ingat ada satu penjualan dilakukan oleh pihak bank kepada pihak pelanggan, barang tersebut dah dimiliki oleh pelanggan walaupun belum bayar lagi. Pelbagai bentuk, minyak sawit mentah contohnya kat Malaysia, CPO, kayu kayan contohnya, minyak mentah, crude oil contohnya. Pelbagai aset-aset ini boleh dibuat sebagai underlying aset pendasar untuk dijadikan jualan. Utamanya saya ingin nyatakan, nanti mungkin kita bicara soal salah faham ini tersebut. Kita ada 3 pilihan untuk buat pinjaman itu Islamik. Pertama, purely pinjaman satu dapat satu. Kedua, pinjaman tetapi ada service fee, ada upah perkhidmatan. Yang ketiga, kita pindah daripada pinjaman kepada bentuk pembiayaan, dalam arti kata suatu aset dibeli dan dijual kepada pihak pelanggan
dan ada upah ataupun ada keuntungan yang dijana daripada penjualan aset tersebut.